Saya faham apa perasaan orang pekat bila masyarakat tak tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan orang pekat. So daripada situ saya rasa perlu buat sesuatu lah untuk bantu orang pekat. Saya suka cara Cikgu Ami sebab Cikgu Ami dia mengajar kita sebagai seorang yang berjiwa pendidik. Memang ada terniat untuk buat kelas bahasa isyarat khas untuk kanak-kanak. Sebab kalau saya sebagai orang pekat tak buat, jadi siapa lagi nak buat? Sejak dunia dilanda pandemik COVID-19, informasi dan maklumat dikemaskini sepanjang waktu. Kepentingan jurubahasa isyarat dalam penyampaian maklumat tentang krisis kesihatan ini ternyata penting kerana golongan OKU juga antara komuniti yang terkesan. Biarpun dikategorikan sebagai minoriti, mereka berhak mendapat informasi yang sama yang perlu disampaikan dalam apa jua cara sekalipun. Dilahirkan dengan kekurangan, pasti memberi kesan dalam kehidupan seharian. Alam visual yang dulu sunyi, kini kembali bergema. Setiap tutur kian berbutir, setiap kata semakin memberi makna. Bahkan, pengalaman hidup dalam dua dunia ternyata ada impaknya terhadap insan ini. Assalamualaikum. Nama saya M.O.H.T.A.R.M. Nama isyarat saya Cikgu Bahasa Isyarat. Sebelum saya kenal dunia orang pekat, saya dah menjalani kehidupan daripada kalangan orang biasa. So, bila bergaul dengan orang biasa, kita tahu bagaimana perkembangan bahasa orang biasa macam kita lah. Kemudian bila masuk ke dunia orang pekat, dalam waktu tu saya rasa macam halangan untuk berkomunikasi. Saya faham apa kekurangan yang mereka hadapi. So, saya banyak belajar daripada orang pekat sendiri. So, bila saya dah masuk dalam satu dunia biasa dengan dunia orang pekat, saya rasa macam sangat bersyukur dapat bercakap, dapat mendengar. Kemudian dalam masa yang sama kita dah belajar bahasa isyarat. Saya faham apa perasaan orang pekat bila masyarakat tak tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan orang pekat. So daripada situ saya rasa perlu buat sesuatu lah untuk bantu orang pekat. Pengalaman bekerja di Persekutuan Orang Pekat Malaysia mendorong Muhammad Armi Rosli untuk mewujudkan kelas bahasa isyarat kepada orang ramai. Bermula pada tahun 2013, dia berhasrat untuk menyebarluaskan lagi kepentingan dan manfaat mempelajari kaedah komunikasi ini. Istimewanya, kelas asas bahasa isyarat Armi dijalankan secara percuma sekali setiap bulan sepanjang tahun. Namun sejak pandemik melanda, sesi kelas yang asalnya bersemuka terpaksa beralih secara dalam talian. Pengajaran dan pembelajaran dilakukan tanpa melibatkan suara kedua belah pihak bagi membiasakan peserta untuk menyelami dunia orang pekak. Percuma dan bermanfaat. Siapa tidak tertarik dengan tawaran diberikan Armi? Walau bagaimanapun, peralihan daripada kelas secara fizikal kepada dalam talian ternyata mencabar. Bila buat secara online, kita hadapi masalah macam talian internet yang tak okey, gangguan bunyi daripada latar belakang peserta lain, paparan peserta yang tak nampak je lah bagaimana dia buat mimik muka dan sebagainya. Banyaklah halangan bila online tu dia macam tak puas lah. Tapi terpaksa lah, zaman sekarang kita tak boleh buat secara fizikal. Berbanding dengan fizikal, kita boleh nampak secara keseluruhan dia bagaimana dia buat isyarat tu. Itu macam satu kepuasan lah bila nampak pelajar dengan mimik muka dia, pergerakan dia memang nampak puas lah berbanding dengan online. Sungguh pun inisiatif ini berdepan kekangan. Ia tidak pernah menghalang Armi untuk terus mengajar. Berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat adalah secara visual, maka setiap pergerakan adalah penting dan mempunyai makna tersendiri. Isyarat akan dilakukan terlebih dahulu sebelum Armi memberi maksud kepada setiap pergerakan. Pelajar kemudian perlu mengingati setiap isyarat atau mengambil nota sebagai panduan untuk ulang kaji sendiri. Selain kelas asas kepada orang awam, Armi turut menumpukan perhatian kepada kelas persendirian. Seseorang pelajar diperuntukkan 2 jam pembelajaran silibus yang lebih maju dan intensif dengan sejumlah 7 sesi kelas keseluruhannya. Sepanjang
7 kelas tu mereka akan belajar banyak juga macam-macam daripada pengenalan diri semua, kata kerja, kata sifat, kata ganti nama, kata tanya, binatang, benda, pekerjaan, semualah apa yang selalu digunakan dalam percakapan harian. Selaku lepasan ijazah pendidikan di UiTM Shah Alam, Nit Zaris Syahira merupakan antara bakal pendidik di masa hadapan. Dia yang telah mengambil kelas peribadi bahasa isyarat merasakan ia adalah satu kelebihan dan persiapan awal apabila bergelar guru nanti. Ini satu peluang yang saya kena ambil, iaitu saya kena belajarlah. Sebab sekurang-kurangnya kalau kita persiapkan diri kita belajar bahasa isyarat ni, sekurang-kurangnya kalau one day, satu hari nanti saya jadi guru tetap, saya boleh gunakan untuk membantu anak-anak murid saya. Saya nak membantu golongan minoriti yang belum tentu semua orang boleh faham dan boleh bantu mereka. Pengalaman mempelajari bahasa isyarat memberikan Zarif satu perspektif baharu terhadap golongan berkeperluan khas. Ia turut menanam rasa empati dan tanggungjawab dalam dirinya, menjadikan anggota komuniti yang ambil peduli. Saya suka cara Cikgu Ami sebab Cikgu Ami dia mengajar kita sebagai seorang yang berjiwa pendidik. Dia betul-betul nak educate orang ramai yang kami ni golongan yang perlu difahami, golongan yang memerlukan orang untuk berkomunikasi dengan kami sama macam kita faham orang-orang lain. Kalau saya letak diri saya lah, sebelum saya belajar dengan Cikgu Armi, memang tak tahu apa-apa. Tapi bila dah belajar dengan Cikgu Armi, sekurang-kurangnya kita boleh tolong golongan minoriti ni untuk kita faham. Kelas peribadi tamat pada tahun 2019, namun Zarif dan Cikgu Armi masih berhubung. Malah, bekas pelajar yang lain juga masih berpeluang membuat ulang kaji bersama Armi pada hujung minggu jika berkelapangan. Cikgu Armi selalunya dia tak akan biarkan kita ni habis 7 kelas habis. Cikgu Armi rajin buat ulang kaji. Even tahun ni dah tahun ketiga kan saya belajar, masih ada lagi sesi ulang kaji. Mustahil lah untuk lupa sebab sentiasa ada kelas dan sentiasa ada peluang. Berguru dengan Cikgu Armi membuatkan Zarif lebih bermotivasi dan menghargai tugas seorang pendidik. Sebagai guru tuition di komunitinya, Zarif turut berkongsi ilmu bersama anak murid dan rakan-rakan di media sosial. Boleh dikatakan semua anak murid saya tahu kot simbol I love you, simbol terima kasih. Sebab dalam kelas, memang setiap kali habis kelas saya akan buat terima kasih. Jadi lama-lama diorang pun faham. Saya akan buat video, post di media sosial. Jadi anak murid saya akan PM saya, cikgu, cikgu tanya soalan ni ke? Cikgu tanya pasal vaksin ke? Jadi dekat situ kita dah create awareness untuk diorang pun berminat nak belajar. Memang saya seronok sebenarnya, seronok sangat dan saya rasa macam berbaloi lah saya belajar. Selain menjadi tutor, Zarif juga mengusahakan perniagaan bakery secara kecil-kecilan. Bahasa isyarat yang dipelajarinya memberi kelebihan dalam membantu perniagaan yang melibatkan khidmat penghantaran, khususnya apabila berurusan dengan penghantar berstatus OKU pendengaran ataupun bisu. Berguna, sangat-sangat berguna. Pernah satu masa tu, seorang uncle Cina yang dah tua jugalah, dah tua. Dia tulis kat situ, dekat saya punya pesanan tu, dia bisu dan pekak. So, bila dia datang, dia macam bermasalah nak cakap dengan saya. Yang dia sekarang ni datang, dia nak pergi mana dan sebagainya. So, dia minta pensel nak tulis. So, saya cakap dengan dia, tak apa, saya boleh berbahasa isyarat. So, dia pun rasa macam mungkin dia rasa lega lah masa tu sebab dia nak fikir macam mana nak cakap dengan saya kan, sebab dia nak kena pas barang tu pada orang. Pengalaman dan amalan pastinya akan memantapkan lagi penggunaan bahasa isyarat. Ia juga turut memberi kepuasan dan kebanggaan kepada Armi selaku guru kepada Zarif dan pelajar lain. Selain mengajar, Armi juga sering menjadi rujukan bagi membantu pihak yang terbabit dalam komunikasi dengan golongan OKU. Program vaksinasi yang sedang berjalan menuntut penyampaian maklumat yang tepat dan mudah kepada mereka. Selalu juga pihak kami bantu orang pekak yang contoh dekat PPW, pusat WC, ada doktor call, dia telefon, dia nak minta bantuan, tolong jadi jurubahasa untuk translate punya orang pekak sebab tak tahu nak
macam mana nak cakap, macam mana nak isyarat nak cakap apa. Dia akan telefon, so saya akan bantulah. Jururawat dia cakap, saya translate apa yang tu. Kemudian orang pekak dia isyarat, saya akan bagi tahu kepada doktor apa yang orang pekak tu cakap. Saya tak tahu isyarat untuk Bahasa isyarat boleh diibaratkan seperti bahasa ketiga, menjadi suatu kelebihan jika mengetahuinya, apatah lagi menguasainya. asas bahasa isyarat. Baik. Untuk percubaan kali pertama saya bagi mempelajari dan memahami bahasa isyarat ni, apa yang saya fahami ialah ia tidaklah terlalu sukar dan agak mudah untuk difahami asas kepada bahasa isyarat ni. Kerana apa yang penting ialah untuk kita tahu huruf, nombor, kata tanya, masa, waktu dan ucapan harian. Macam contoh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Halo. Dan apa yang penting adalah untuk sentiasa mengaplikasikan penggunaan bahasa isyarat ni dalam kehidupan harian. Sikit pun tak apa, kerana berkemungkinan kita akan berhadapan dengan satu situasi yang melibatkan golongan OKU pendengaran, dan siapa tahu mungkin ia dapat membantu kedua-dua belah pihak memahami keperluan dan keinginan masing-masing. Jadi yang ini masa, minggu, hari. Selagi berdaya, kelas bahasa isyarat akan terus dilaksanakan. Visi Army adalah melihat dalam setiap isi rumah ada seorang yang mahir berbahasa isyarat. Dia turut berharap orang awam tidak mengabaikan golongan OKU dan cuba untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang tak tahu bahasa isyarat, bila jumpa orang pekak, jangan rasa macam terkejut, takut, tak tahu nak buat apa. Buat macam biasa, jangan panik lah. Sebab orang pekak pun orang macam orang biasa juga. Cuma halangan kita tak tahu bagaimana nak bercakap dengan dia. Kalau tak tahu bahasa isyarat, tak apa, boleh tulis. Ataupun menggunakan telefon. Taib, kita tunjuk kat situ. Harapan kami kepada semua orang pekak dengan orang biasa, supaya kita dapat bergaul dengan lebih lancar lagi dengan menggunakan bahasa isyarat, ataupun kalau tak tahu kita boleh bertulis. Apa lagi? Mahizan Yusof dan Sabarudin Yusof, pasangan yang dikurniai sepasang anak kembar dengan masalah pendengaran. Keadaan itu mula dijangka Puan Mahizan apabila dia dijangkiti rubella ketika sedang mengandung. Redha akan ketentuan ilahi, Puan Mahizan dan suami memutuskan komunikasi dan interaksi dalam keluarga dilakukan secara normal dengan penggunaan bahasa isyarat yang minimum. Saya dengan suami saya tak ada ajar bahasa isyarat. Kurang sikit, saya lebihkan pada pergerakan mulut. Sebab saya nakkan dia nanti ada orang normal yang bercakap dengan dia boleh pandang pada isyarat bibir. Jadi buat juga bahasa isyarat, tapi campur-campurlah bahasa isyarat dan gerakan bibir. Kawan cakap, awak dah habis. Kawan lah cakap. Tanpa mengambil kelas secara formal, kedua-dua pasangan ini hanya belajar bahasa isyarat daripada anak kembar mereka. Kami seboleh-bolehnya lah akan berkomunikasi dengan anak-anak secara normal. Jadi maknanya dia akan baca bibir kami. Tapi kena perlahan lah, dia akan faham melalui bibir dan sedikit pendengaran. Jadi dia orang balas kepada kami dengan gaya bahasa isyarat dan suara. Kalau agaknya sukar dia nak faham apa yang kita cakap, kita akan gunakan bahasa isyarat lah. Saya lebih kepada mengeja. Huruf-huruf A sampai Z tu memang kami hafal. Walaupun dia apply tu kurang memuaskan ataupun perkataannya tu tak berapa jelas, tapi kami faham dan kami akan apply secara normal juga. Buat Syazana Azri dan Syazwani Azri, membesar dengan kekurangan sememangnya datang dengan cabaran. Ia semakin terasa terutamanya ketika melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi bersama kalangan orang normal. Selepas masuk semester kelima tu memang satu cabaran yang besar lah untuk kami berdua, sebab kami berdepan dengan projek grup kan. Apa yang mereka nak suruh kami buat pun mereka tak dapat nak sampaikan dengan baik. Mungkin tidak faham situasi kami, sebab kadang-kadang mereka berbincang sesama mereka tanpa pedulikan kami berdua. Jadi kami pun tak tahu nak tolong apa. Jadi rasa agak give up jugalah masa semester kedua. Kami pun tak tahu, tiba-tiba mereka mudi dengan kami. Jadi masa
masa tu kami berdua rasa kecewa, rasa macam dah tak nak dah sambung. Memang dah putus asa sangat-sangat. Mereka pernah meninggalkan pembelajaran buat seketika dan membabitkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan bersama Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Hasil penglibatan kemudiannya memberikan mereka semangat baharu untuk terus bangkit dan berjaya. Masa tu 6 bulan kami berada di Persekutuan Orang Pekak Malaysia dan saya kembali ke universiti dengan rasa macam ada sesuatu yang barulah. Kami tumpukan sepenuh perhatian kami kepada pelajaran dan kami cuba untuk habiskan semester 6 tu dan kami tidak pedulikan apa yang tak penting. Kejayaan tu bukan dapat secara mudah. Cabaran berada di universiti memang bukan senang lah. Memang cabarannya tinggi. Kalau kami tengok kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar yang terdahulu kan, kami berdua memang jadi inspirasi lah kepada pelajar-pelajar yang baru, maknanya junior-junior yang ada dekat UiTM. Meningkat usia, mereka bertemu jodoh. Walaupun berkahwin dengan pasangan dengan keupayaan seumpama, masing-masing bersyukur dikurniakan anak normal. Perasaan gembira bukan kepalang, namun kerisauan tentang penerimaan anak terhadap kekurangan diri tetap timbul. Masa lahir anak tu memang ada buat hearing test lah. Memang anak tu bukan pekak. Saya memang rasa macam satu cabaran juga sebabnya susah nak berkomunikasi nanti. Tapi apabila saya boleh rasa senang dan rasa berbeza, macam mana untuk mungkin anak tidak rasa saya ni ada kekurangan, tidak rapat dengan saya, itu saja. Tapi daripada lahir, daripada kecil memang saya bersama dengan dia, memang akan bersama-sama dan anak saya pun boleh terima saya sebagai ibu yang ada kekurangan macam inilah. Anak Syazana telah diberi pendedahan tentang bahasa isyarat sejak berumur 1 tahun. Selain memudahkan, asuhan itu turut memberi dimensi baharu terhadap cara berkomunikasi buat si cilik ini dengan keluarga dan orang di sekelilingnya. Saya memang ingin nak buat video untuk belajar bahasa isyarat. Maknanya video tu untuk ibu bapa yang mempunyai anak kecil lagi untuk belajar bahasa isyarat. Sama macam video yang kita tengok dekat YouTube kan. Jadi saya pun memang ada terniat untuk buat kelas bahasa isyarat khas untuk kanak-kanak. Sebab kalau saya sebagai orang pekak tak buat, jadi siapa lagi nak buat? Kesedaran ni adalah bermula daripada kita yang orang pekak ni. Mengajar bahasa isyarat juga bukanlah hanya untuk mereka yang lahir dengan kekurangan sahaja. Pendedahan awal anak kepada bahasa isyarat juga boleh memberi kelebihan dalam membantu mereka menyampaikan emosi yang tidak terucap. Kalau kita belajar bahasa isyarat, memang banyak boleh membantu bukan saja orang pekak, tetapi ramai orang actually. Kalau kita ada anak kecil ataupun baby yang belum boleh bercakap, mereka boleh luahkan isyarat, meluahkan perasaan mereka dalam bahasa isyarat. Jadi cuba dalami bahasa isyarat tu seperti kita perlu menggunakan bahasa isyarat tersebut. Sebagai ibu bapa, berputus asa dalam komunikasi bersama anak itu tidak seharusnya berlaku. Dengan mengetahui bahasa isyarat, ia dapat memberi kelebihan kepada ibu bapa untuk berhadapan tekanan emosi anak OKU. Di sebalik kesibukan kerjaya di Jabatan Kastam, selaku ibu bapa, Puan Mahizan dan Encik Sabarudin tetap mencari masa untuk memberi perhatian dan pendidikan kepada anak-anak mereka sehingga berjaya. Mak ayah di luar tu yang ada anak-anak OKU ni rasa macam dia orang putus harap tau. Kalau dia orang dapat tahu anak-anak dia orang ni OKU tak dengar, dia orang ingat macam tak ada peluang untuk anak-anak begini. Sebenarnya ada peluang untuk mereka ni. Ada peluang sehingga seperti mana yang Syazana dan Syazwani dah buktikan. Ibu bapa yang mempunyai anak dengan kekurangan seharusnya tabah dan sentiasa bersifat positif. Yang penting pendedahan awal kepada anak-anak agar mereka boleh berdikari dan meneruskan kehidupan sendiri. Itu takdir, kita tak boleh melawan takdir. Tetap anak kita. Sesiapa pun saya rasa begitu. Cuma apa yang saya pasankan kebanyakan lah. Di luar sana ibu bapa kenalah ambil perhatian. Bagi dia secukup pelajaran. Belajar tetap belajar. Kerjaya tetap kena ada. Berikan pendedahan. Walaupun dia cacat apa sekalipun. Selama mana umur kita yang ada. Tapi kalau kita tinggalkan dia tanpa pelajaran, tanpa apa-apa untuk dia orang terus hidup, anak-anak ni akan susah. Seperti pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Asuhan harus bermula ketika mereka masih kecil. Jika diberi pendedahan awal, segala ilmu pasti menjadi amalan berguna dalam kehidupan. Bahasa itu suatu yang cukup indah. Bahasa akan memaparkan jati diri dan kepribadian seseorang. Dengan bahasa,
Walau dalam bentuk apa sekalipun, tujuannya tetap sama, untuk berhubung demi mencari persamaan dan menerima perbezaan. Sama ada dengan tutur ataupun peri, keinginan untuk saling memahami maksud yang disampaikan akan menjadikan kehidupan yang dijalani bersama harmoni dan sejahtera.